Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okay, bertemu lagi kita di channel Dr. Hana. Pada kali ini saya akan menunjukkan cara tentang cara untuk menghasilkan persembahan yang menarik dengan hanya menggunakan perisian PowerPoint. Ya, jadi perisian PowerPoint yang akan saya bincangkan pada petang ini ialah perisian PowerPoint versi 365 ataupun 365. Ya, saya yakin ramai di luar sana ya pengguna yang telah menggunakan PowerPoint versi 365 ini. Okey, berikut merupakan tajuk yang akan saya sentuh pada kali ini, iaitu pertama, bagaimana cara untuk menghias latar slide persembahan. Kemudian tajuk yang kedua ialah bagaimana pula kita nak menghias teks. Ketiga, cara untuk menggunakan fungsi zoom. Keempat, menggunakan fungsi morph dan seterusnya menghasilkan teks bergerak. Jadi untuk melihat ya kaedah ataupun cara setiap satu, so teruskan bersama saya. Baiklah, bagi pengguna PowerPoint versi 365, untuk menghasilkan persembahan menarik bukanlah satu perkara yang sukar ya, bagi membolehkan tuan-tuan menghiasi latar belakang slide tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita lihat bersama-sama. Kita lancarkan dahulu PowerPoint. Okey, bagi PowerPoint 365 ya, untuk menghias latar pada setiap slide, biasanya ya, PowerPoint 365 telah pun ada menyediakan beberapa cadangan idea. Contohnya sebagaimana yang terpapar sekarang. Pengguna diberi pilihan ya, sama ada nak menggunakan latar yang ada gambar bergerak atau latar yang hanya terdiri daripada gambar pegun. Okey, ini contoh gambar bergerak. Ya. Okey. Yang ini pula ialah contoh sekiranya latar yang dipilih terdiri daripada gambar pegun ataupun still foto. Okey, pengguna masih boleh ada pilihan yang lain, contohnya scroll lagi ke bawah. Ya, ada banyak pilihan-pilihan yang disediakan oleh PowerPoint 365. Sekiranya pilihan yang dicadangkan masih tidak menepati citarasa, ya, pengguna masih berpeluang untuk mendapatkan design idea seterusnya dengan cara mengklik kepada button Get More Ideas. Okey. Jadi di sini PowerPoint 365 akan menyediakan lagi beberapa cadangan idea yang boleh digunakan atau dipilih oleh pengguna ya. Contohnya ini ada banyak pilihan idea yang boleh dipilih oleh pengguna. Okey, ini salah satu cara bagaimana pengguna boleh memilih untuk menghias latar belakang slide persembahan. Walaupun bagaimanapun, sekiranya masih tidak berpuas hati dengan latar persembahan tersebut ya yang dicadangkan itu, maka pengguna masih boleh memilih ya untuk memasukkan gambar dari luar, contohnya insert dengan cara ya insert pictures, dan pictures tersebut boleh dicari secara online. Katalah saya nak cari kat sini computer room. Dan Microsoft PowerPoint 365 akan mencadangkan gambar-gambar computer room yang boleh digunakan oleh pengguna. Okey, inilah cadangan gambar. Jadi untuk memilih gambar tersebut, pengguna hanya perlu klik pada gambar dan insert masuk ke dalam PowerPoint. Jadi gambar ni telah pun boleh digunakan. Okey, ini perkara pertama, bagaimana caranya untuk kita menghias latar slide bagi persembahan PowerPoint. Jadi ikutlah kesesuaian ataupun keperluan slide masing-masing. Ya, walaupun kita dah masukkan gambar tadi, kalau kita lihat kat bahagian tepi ni masih ada cadangan-cadangan idea bagaimana gambar tersebut
hendak dipaparkan. Jadi semua ini bergantung kepada keperluan pengguna, apakah cadangan, idea ataupun apakah pilihan yang hendak digunakan bagi menghiasi latar slide persembahan masing-masing. Okey, berikutnya kita akan lihat pula bagaimana kita akan menghias pula teks persembahan. Ya, teks yang kita gunakan untuk tujuan persembahan. Okey. Katalah di sini ya, saya masukkan satu teks. Saya letakkan teks kat situ. Okay, saya pilih font yang saya fikirkan sesuai. Biar besar sikit supaya senang kita nak nampak. Okey. Okey. Pilihan pertama yang boleh digunakan oleh pengguna ialah sekiranya pengguna mahu latar teks ini mengambil warna dari mana-mana gambar yang ada dalam slide, maka pengguna boleh menggunakan kemudahan eyedrop. Okey, dengan cara pertama, highlight dahulu teks tersebut. Pergi ke bahagian theme colors. Di sini ada satu pilihan eyedropper. Ya, eyedropper ini, cuba kita klik kat sini. Dan saya boleh memilih warna yang saya kehendaki. Contohnya saya nak ambil warna yang ini untuk dijadikan latar teks saya. Saya klik di sini. Secara automatik teks saya akan mengambil warna yang sama dengan warna yang saya pilih dari gambar yang ada dalam slide saya tadi. Okey, ini cara yang pertama menggunakan fungsi eyedropper. Okey, contohnya saya buat lagi sekali ya. Ini saya pergi kepada theme colors. Saya ambil eyedropper dan saya pilih mana-mana warna yang hendak saya gunakan. Warna yang tersebut kita boleh lihat dalam kotak tu ya. Contohnya katalah saya ambil warna dinding ni. Dan secara automatik teks saya akan berubah warna mengikut warna yang saya pilih menggunakan kaedah eyedropper sebentar tadi. Okey, berikutnya katalah saya tak nak menggunakan warna, sebaliknya kali ini saya nak menjadikan teks saya berlatar belakangkan image atau gambar. Okey. Saya typekan teksnya, saya ambil font yang besar supaya senang kita lihat perbezaannya nanti. Okey, sekarang saya nak teks saya ni bukan berlatar belakangkan warna. Kalau warna tadi saya masih boleh guna kaedah yang sama. Contohnya. Ya, tapi kali ini saya tak nak. Saya nak supaya teks saya berlatar belakangkan image atau gambar. Okey, saya akan highlight pada teks yang telah saya typekan. Saya pergi kepada shape format. Saya pergi kepada text field. Kali ini saya akan pilih picture. Picture saya boleh pilih, sekiranya picture itu ada dalam komputer, saya boleh pilih insert from file. Ya. Dan jika tiada, kita masih boleh mencari picture secara online. Contohnya, saya nakkan gambar bendera Malaysia. Saya type Malaysia. Maka ada cadangan-cadangan bendera Malaysia. Saya pilih salah satu daripada gambar tersebut. Saya klik insert. Dan secara automatik teks saya telah pun mengambil latar bendera Malaysia tadi. Jadi di sini bolehlah kita buat adjustment. Kita nak ada sedikit outline. Mungkin nak ubah suai ketebalan outline dan sebagainya. Ini bergantunglah kepada kreativiti masing-masing.
Ya. Okey, jadi kita dah lihat tadi pertama bagaimana cara untuk kita menghias latar persembahan. Kedua, bagaimana untuk menghasilkan latar teks menggunakan kaedah eyedropper. Dan yang ketiga pula, bagaimana caranya untuk menghias latar teks, kali ini menggunakan latar belakang warna image. Okey, seterusnya kita akan pergi. Tajuk yang ketiga kita ialah tentang fungsi zoom. Ya. Okey, untuk membolehkan kita menggunakan fungsi zoom, terlebih dahulu kita perlu menyediakan apakah keperluan yang slide yang ada dalam slide kita, apakah bahan-bahan yang akan kita bincangkan ataupun persembahkan dalam slide. Contohnya, katalah kali ini saya nak masukkan atau saya nak buat satu slide tentang cara-cara aiskrim. Dihidangkan. Okey, cara-cara aiskrim dihidangkan. Macam mana je aiskrim ni? AIS. Aiskrim dihidangkan. Contohnya kata inilah tajuk saya. Saya buat sesuai sikit dari segi font. Okey. Setelah saya nak masukkan picture sebagai ataupun saya nak letak apa kat situ ialah untuk gambar kitchen ada apa. Bagaimana cara aiskrim nak dihidangkan. Saya pilih gambar yang akan menjadi latar belakang kepada slide saya. Contohnya saya ambil yang ini. Okey. Kita ambil latar belakang online ya, dari gambar online kita kena bersabar sekejap untuk tunggu gambar tersebut masuk. Okey, saya send to back. Ini adalah tajuk saya tadi. Saya tukar warnanya. Saya ambil warna putih supaya senang kita lihat ya. Atau okey. Okey, saya tambah slide yang baru. Saya tak ada gambar ya tentang bagaimana cara aiskrim boleh dihidangkan. Maka saya boleh ambil gambar daripada luar. Okey, saya insert picture, online picture, dan saya cari gambar aiskrim. Okey, contohnya aiskrim boleh dihidangkan dengan cara yang pertama, ya cara ini contohnya. Okey, yang kedua aiskrim boleh dihidangkan dengan cara mana menarik yang contohnya yang bagaimana ni, yang begini. Okey, ada kelainan sikit. Yang ketiga dengan cara yang begini ya, dan keempat yang ini contohnya lah. Okey, tunggu sekejap gambar tu masuk. Saya kecilkan dahulu gambar bagi memudahkan saya menguruskannya. Okey, saya akan insert beberapa slide bagi menunjukkan cara aiskrim boleh dihidangkan. Okey, gambar pertama ni saya nak letak, saya cut dan saya paste di sini. Okey. Contohnya tadi saya ambil cadangan ni, yang ini. Atau saya nak cadangan yang lain. Tadi kita dah lihat dah tajuk ni kan. Okey, gambar yang kedua pula saya akan cut. Saya paste pada slide saya yang ini.
Okey, saya nak nampak menyelerakan penuh satu slide. Gitu. Ataupun macam ni. Nampak lain sikit kan? Ataupun okey, kemudian saya ambil gambar yang ketiga. Saya masukkan di sini. Buang dulu ni. Dia nampak menyelerakan tu ya. Ada cadangan tak? Okey, contohnya macam ni. Tak nampak sedap. Ni. Tak juga. Okey, kita lihat. Ni, tak nampak macam aiskrim. Okey, katalah yang inilah. Biar penuh satu slide. Okey, dan saya kembali kepada slide saya yang pertama. Cara dipersembahkan begini. Okey. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita akan menggunakan fungsi zoom. Okey, ini ialah paparan dapur saya tadi. Saya akan tunjukkan cara bagaimana aiskrim akan dihidangkan dengan menggunakan fungsi zoom. Okey, langkah pertama, kita akan memilih dahulu di manakah kawasan ataupun tempat untuk kita masukkan setiap gambar aiskrim tadi. Okey, contohnya saya bersihkan satu kawasan dahulu. Okey, saya masukkan insert. Sini saya nak ada satu gambar aiskrim di sini. Okey. Contohnya begitulah. Contoh saya nak penuh satu kabinet kat sini ada satu gambar aiskrim. Kat sini nanti boleh adjust supaya saiznya sama. Contohnya begitu. Okey. Atau kalau saya tak nak menggunakan kaedah ini, saya juga masih boleh menggunakan kaedah insert shapes. Kali ni saya akan gunakan yang ini supaya nampak lebih kemas. Free form. Maka saya sediakan ruangan ini. Saya bersihkan dahulu ruangan ini. Okey. Saya letak latarnya berwarna putih supaya nampak menonjol gambar aiskrim saya tu. Okey, yang pertama. Katalah yang kedua, saya nak latarnya. Saya ada 4 aiskrim kan? Nak latarnya di sini. Jadi saya bersihkan dahulu ruangan ini. Mengulang menggunakan kaedah yang sama. Okey. Tak juga berwarna putih. Kemudian aiskrim saya yang ketiga, saya nak letak di bahagian, gunakan freeform shapes lagi di bahagian ini contohnya. Okey. Boleh dibuat dengan kemas. Okey. Ikutlah kreativiti masing-masing, sama ada nak ikat 4 segi dan sebagainya. Okey, satu lagi saya ada 4 aiskrim kan? Satu lagi ialah saya nak letak di bahagian ini. Contoh ataupun di bahagian ini. Nampak panjang sikit. Bersihkan dahulu. Okey. Okey. Sekarang saya akan memasukkan aiskrim saya ke latar yang telah pun saya pilih. Ni dia bergerak-gerak ni. Okey, jadi bagi mengelakkan gambar ni bergerak-gerak atau mengganggu kita ketika kita nak menggunakan fungsi zoom, satu cara yang boleh kita lakukan ialah kita Ctrl A, pilih semua sekali gambar. Kita pergi kepada copy, Ctrl C. Kita insert new slide dan paste gambar tadi, bahan yang kita copy tadi sebagai gambar aja, jadi paste as picture. Okey. Jadi bila kita buat begini, kotak-kotak ini tadi tidak lagi akan bergerak sebab kita dah paste sebagai picture. Jadi kita dah boleh padam yang ini, dan sekarang saya akan masukkan
aiskrim saya ke dalam ruang-ruang yang telah pun saya sediakan. Saya klik pada insert, saya pergi kepada zoom, slide zoom, saya pilih gambar aiskrim saya ada 1, 2, 3 dan 4. Insert. Dan saya susunlah di mana gambar-gambar ini mengikut kesesuaiannya. Contohnya katalah saya nak letak kat sini 1. Ya. Okey, saya background, saya buang background je, tak ada background. Untuk ataupun tak sesuai gambar tu kat sini, kita letak kat sini lah. Ya. Supaya dia tidak mengganggu. Okey. Gambar ni mungkin muat. Jadi ikutlah kesesuaian yang mana yang ikut keselesaan ataupun kesesuaian. Kalau gambar melintang kita nak masuk kat sini pun tak ada masalah. Okay, contohnya yang ini saya nak letak kat sini. Pun sebenarnya gambar melintang ni tak apa sesuai kan. Letak kat sini tak apalah, boleh sajalah. Okey. Dan satu lagi gambar aiskrim ni saya nak letak di bahagian ini. Contohnya. Okay, contohnya begitulah. Okey, dan satu perkara yang kita jangan lupa ialah untuk setiap slide ini kita perlu menekan atau menandakan letak tanda tik pada button return to zoom. Jadi kita semak adakah semua gambar tadi telah pun kita tik gambar return to zoom. Okey, yang ni pastikan kita tik. Yang ini juga pastikan kita tik pada return to zoom. Demikian juga gambar yang keempat. Okey, jadi sekarang kita lihat hasilnya. Ya, apabila saya klik pada gambar, maka gambar tersebut akan terpamer. Demikian juga katalah gambar yang kedua, gambar yang ketiga dan gambar yang keempat. Okey. Ini merupakan fungsi zoom. Fungsi zoom ini juga membantu pengguna untuk memasukkan slide-slide yang akan dipersembahkan dengan hanya menggunakan satu slide utama tanpa perlu klik pada setiap slide satu demi satu. Jadi mana sekarang ni saya dah ada 4 slide yang akan saya persembahkan. Semuanya berada pada satu slide utama, tapi saya masih boleh mencapai. Saya masih boleh mencapai slide-slide saya yang nak dipersembahkan tadi hanya menggunakan satu slide utama ini. Saya ulang balik contohnya. Okey, katalah slide ni ialah slide kedua saya. Okey, hanya menggunakan slide utama saya dah boleh capai slide kedua dan saya kembali semula pada slide utama. Kemudian saya pergi pula kepada slide yang ketiga. Kembali semula kepada slide utama. Slide yang keempat. Kembali semula pada slide utama, demikianlah juga untuk slide yang ke-5. Okey, jadi dengan hanya menggunakan satu slide utama, saya boleh mencapai setiap slide-slide yang lain tanpa perlu klik pada slide tersebut. Okey, ini merupakan salah satu kemudahan yang disediakan oleh PowerPoint 365 dengan menggunakan fungsi zoom. Sekiranya slide tersebut kita tak nak dia letak secara berasingan begini, kita nak supaya dia berada dalam satu section tertentu, maka pilihan yang disediakan oleh PowerPoint 365 ialah masih lagi dalam tajuk zoom, menggunakan fungsi zoom, kita insert zoom, kita akan ambil yang ini. Dan serentak kita boleh memilih
Contohnya ada 4 ya, ada 4. Okey, saya pilih keempat-empat tadi, kita insert dan dia akan berada pada satu section yang sama, dan ini juga satu cara ya yang boleh kita gunakan untuk memudahkan kita sekiranya satu-satu ataupun bahan tersebut berada pada topik yang sama. Okey, contohnya bila saya pergi pada setiap gambar, cuma bezanya apabila kita memilih kaedah yang sebegini, ya, gambar-gambar yang kita pilih tadi telah tersusun dalam satu ruangan yang sama. Jadi kita tidak lagi boleh memindahkan mengikut kesukaan kita. Ya, kita boleh keluar lagi nak pindahkan luar daripada kotak utama yang telah pun disediakan ini. Ya, jadi bergantunglah kepada keperluan kita sama ada kita mahu menggunakan kaedah zoom yang pertama tadi, yang ini, atau kita nak menggunakan kaedah zoom yang kedua. Ya, yang pertama tadi ialah insert zoom. Kita insert secara berasingan. Slide tersebut secara berasingan. Dan kaedah yang kedua tadi kita insert zoom, tapi zoom tersebut kita nak dia jadikan satu rumusan tentang tajuk tersebut. Kita pilih summary zoom. Okey, so kita sampai ke tajuk yang keempat. Kali ini kita akan bincangkan pula tentang fungsi morph. Ya. Okey, morph ini merupakan satu transition ataupun satu pergerakan. Okey, untuk permulaan, contohnya katalah saya insert satu gambar. Kali ini saya nak ambil 3D model. Ya. Supaya kita nampak pergerakannya tu nampak lebih menarik, saya ambil gambar yang ini. Okey, saya pilih gambar dinosaur. Saya insert gambar dinosaur ni masuk ke slide saya. Okey, ni ialah gambar dinosaur. Untuk image 3D, ya, kita masih ada ruang atau kita masih boleh mengubah sisi pergerakannya. Contohnya dinosaur ni nak bergerak ke arah sana. Saya perlukan background, saya insert backgroundnya. Picture masih lagi online. Saya memang ambil gambar online. Contohnya saya ambil gambar jungle. Gambar jungle ni saya nak pilih gambar yang sesuai lah dengan latar dinosaur saya tu tadi. Contohnya saya ambil gambar, mana pula nak pilih ni. Banyak sangat gambarnya jadi tak tahu nak pilih yang mana satu. Okey, mana ya? Dinosaur tu nak berada di mana? Contohnya saya ambil lah gambar dinosaur kat rel kereta api. Betul ke ni? Okey lah kan? Okey lah, yang ini pun boleh atau yang ni lah. Okey, nampak semak-semak sikit. Mungkin ada dinosaur kat situ. Okey. Tunggu gambar tu masuk. Gambar ni agak kecil, tak apalah, saya besarkan saja untuk tujuan latihan kita. Okey. Okey, saya hantar gambar ni ke belakang. Send to back. Inilah dinosaur saya berlari dalam semak tadi tu. Okey, saya nak besarkan dinosaur saya ni. Saya boleh besarkan, saya boleh ubah sisinya contohnya. Ya. Saya juga boleh menentukan apa lagi saya nak ubah kat sini ya. Tak ada apa nak ubah kot. Okey. Scenerinya. Okey, ni kalau saya nak ubah tadi sisi pandangan ya. Kalau di sini begini, kalau yang ini begini. Selain pada menggunakan ini, kita juga boleh mengubah sendiri sisi pandangan tersebut. Okey. Jadi seterusnya saya pergi kepada transition. Saya letak transition untuk ini ialah morph. Okey. Dan saya duplicate slide ni. Kalau saya nak menggerakkan dinosaur saya tadi tu. Contohnya saya hentikan pergerakannya sekejap. Saya gerakkan dia ke sini.
Okey, saya ubah sisinya. Kali ini saya nak dinosaur saya jalan gini. Ya. Kita nak ubah sisi pandangan. Kalau tak nak rasa tak sesuai gitu, kita ubah gini. Pandang ke depan pula ya. Okey. Daripada berlari tadi, dia dah mula pandang ke depan. Okey, contohnya lah. Okey, seterusnya lagi saya duplicate slide saya. Saya masih menggerakkan dinosaur saya ni. Kali ni saya nak gerakkan jauh ke sini pula. Saya nak besarkan dia sikit ke. Saya nak ubah sisi pandangannya ke. Kali nak pandang ke sini pula ke. Atau saya nak mengubah pula cara penampilannya. Kali ni saya nak dia begitu pula. Ya. Dan saya duplicate satu lagi. Okay, untuk slide yang keempat, saya nak dinosaur tu berada di hujung. Contohnya lah di sini. Okey. Dan saya nak dinosaur itu menghadap. Okey, aksinya begitu. Melibas ataupun saya masih boleh pilih aksi yang lain. Contohnya yang ini. Bagaimana aksi ini kita boleh lihat ya. Dia sedang melihat-lihat ke sana dan ke sini. Okey. Okey. Jadi kita lihat apa yang berlaku. Daripada slide pertama tadi sampailah slide yang keempat. Jadi kita pun saya view show. Ni tadi ya. Dinosaur saya yang baru masuk. Bergerak. Dia jadi kecil pula kan. Kemudian tu saya klik lagi. Akan bergerak ke sini pula. Dengan penampilan yang berbeza. Dan di sini dengan aksi yang berlainan juga. Okay. Aksi-aksi ini sebenarnya boleh kita pilih sendiri mengikut kesesuaian. Tidak bermakna boleh digunakan untuk model 3D sahaja. Boleh juga digunakan untuk model lain, ya, model 2D dan sebagainya. Dan pergerakan ini juga masih bergantung kepada keperluan individu. Sekiranya transition ini kita tidak mahu on mouse click, maka kita boleh tetapkan waktunya selepas berapa second. Okey, berapa saat. Okey, contohnya saya bagi contoh yang menggunakan objek 2D pula. Okey, contohnya saya insert satu shape. Okey. Dan saya nak supaya shape ini bergerak contoh. Ataupun shape tak cantik kan. Saya insert picture, tapi picture ni ialah picture 2D, tak perlu image 3D kan. Okey, picture contohnya saya ambil gambar. Salah betul nak pilih gambar ni kan. Sebab terlalu banyak pilihan, lama-lama jadi rambang mata. Okey, ambillah gambar buah-buahan. Ya, gambar buah apple. Okey, contohnya insertlah gambar buah apple ni. Okey. Resize apple tersebut. Katalah saya nak guna yang ini. Nak ada latar belakang. Kalau kita nak ada latar belakang, kita masukkan latar belakang. Bagi saya tak masukkan apa-apa latar belakang sebab saya nak tunjuk yang lebih utama, saya nak tunjukkan pergerakan ataupun fungsi transition morph itu tadi. Okey, yang ni saya letak transition yang morph. Okey. Saya duplicate gambar tersebut. Setelah saya gerakkan apple saya ke sebelah sini, dia semakin jauh, kelihatannya semakin kecil. Saya duplicate lagi. Ni apple terbang ni. Ya. Ke atas. Dia semakin kelihatan kecil. Dan satu lagi saya duplicate. Dan dia masuk terus ke atas ini. Dan kali ini apple saya lebih kecil lagi. Okey. Ini yang saya tunjukkan ialah. Kita boleh juga menggunakan objek 2D. Tidak bermakna kita hanya boleh menggunakan model 3D sahaja. Okey, kita lihat apa yang berlaku.
Ya, pergerakan apple tersebut dari satu tempat ke satu tempat. Ya. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan kreativiti untuk mengubah suai apa sahaja gambar 2D ataupun 3D dengan menggunakan fungsi morph, ya. Dan bagi guru-guru yang mengajar di sekolah rendah, ini merupakan salah satu kemudahan, ya, yang boleh guru gunakan untuk membuat digital storytelling, ya, terutamanya bagi guru yang nak melaksanakan PBS di peringkat sekolah. Jadi kat situ nanti bolehlah insert mungkin karakter, ya, dan sebagainya, ya. Okey. Itu ialah tajuk kita yang keempat. Seterusnya nanti kita akan beralih pula kepada tajuk kita yang kelima. Ya. Sekarang kita sampai tajuk yang terakhir, iaitu bagaimana untuk menghasilkan teks bergerak. Ya. Macam kita lihat pada sari kata semasa berita. Ya. Okey, langkah pertama kita andaikan ini kita akan buat tentang berita terkini. Okey, kita masukkan satu kotak dahulu. Kalau berita terkini dia warna merah kan? Jadi kita pun letaklah kotak kita ni berwarna merah. Okey, insert shapes. Lepas tu kita insert text. Teks, satu ambil text box, kita tulis kat sini. Teks kita bertajuk berita terkini. Okey, kita ubah suai lah dari segi font dan sebagainya, kedudukan. Mungkin font ni ikut kesesuaian kotak tersebut, 24 boleh kot. Okey, 24. Dari segi warnanya supaya nampak jelas kelihatan. Okey, berita terkini kita boleh tukar jadi. Okey. Ya, inilah berita yang akan kita sampaikan. Slotnya kita sampaikan berita terkini. Okey, kita grupkan supaya ia tidak bergerak-gerak. Okey, selesai satu bahagian. Okey. Sekarang ni kita dah ada satu paparan di bahagian bawah, ya, iaitu paparan berita terkini yang akan kita masukkan teks bergerak sepanjang di bahagian ini nanti, ya. Okey, bagaimana cara untuk masukkan teks? Okey, kita seperti biasa insert text box. Katalah teks kita tu mencatatkan ceritanya tentang keadaannya COVID-19 di Malaysia semakin beransur baik. Contohnya lah teks kita begitu. Ya, keadaan COVID-19. Okey, besarkan sikit teks ikut kesesuaian. Contohnya katalah nak ambil teks yang begini. Dari segi fontnya, ya. Pastikan dia berada dalam satu baris. Okey. Sesuaikan saiz, letakkan. Okey, langkah yang berikutnya kita akan letakkan perkataan ini, ya, rangka kata ini berada di luar daripada agak-agak sebaris mana yang kita nak. Macam cukup besar tak ni? Tak cukup besar, kita besarkan sikit. Pastikan dia berada di luar daripada slide kita tadi. Okay, pada baris yang kita anggarkan agak-agaknya seimbang dengan logo berita terkini yang telah pun kita catatkan tadi. Okey, langkah seterusnya ialah kita klik pada teks. Kita pergi kepada animation. Okay. Dan animation yang akan kita pilih ialah fly in. Tapi apabila kita pilih fly in, kemungkinan dia akan terbang daripada atas. Jadi sekarang kita nak teks kita bergerak daripada kanan ke kiri. Okey, apa yang boleh kita buat ialah kita klik pada effect option dan kita pilih pula pergerakannya daripada mana. Ya, so kita pilih daripada from right.
Ya, sebab kita nak bergerak daripada kanan ke kiri. Kita nampak teks kita dah siap tadi kan. Tapi masalahnya di peringkat ini ialah teks itu sangat laju. Ya. Kalau kita tengok sekali lagi tu, sangat laju, tak sempat nak baca pun. Jadi bagi membolehkan teks ini bergerak secara dalam tempoh yang boleh dibaca. Okey, langkah seterusnya ialah kita klik pada teks, kita pergi kepada animation dan kita pilih pula animation pin. Okey, animation pin di sini. Okey, dah maka terpaparlah animation pin di sebelah sini. Langkah seterusnya kita akan right click pada animation pin dan kita pilih effect option. Effect option ni dia akan menyediakan 3, satu effect, satu timing, satu text animation. Kali ini sebab kita nak mengawal masa pergerakan, kita pilih kepada timing, ya. Okey, pada bahagian timing start dah tentulah kita nak dia start with previous. Ya. Sebab kita tak nak kita klik baru teks tu bergerak, tapi kita nak teks tu bergerak daripada slide sebaik selepas slide yang seterusnya, ya. Okey, kemudian pada duration, di sini yang kita akan ubah. Duration contohnya kita ambil, kita nak 5 saat, 5 second, ya. Kita ambil very slow. Kalau terlampau lambat nanti jemu pula orang nantinya kan. Okey, jadi kat situ repeat. Kita nak teks itu sentiasa berulang, berjalan-jalan sepanjang paparan tersebut, sebagai paparan slide kita. Maka kita pilih pada until end of slide. Okay. Selesai kat situ, kita klik OK dan cuba kita lihat apa yang berlaku. Ya, tapi sekarang teks kita masih ada masalah kat situ kan. Teks kita bergerak di atas tulisan berita terkini. Ya. Okey. Apa yang akan kita buat? Nak pastikan teks ini bergerak di belakang. Di belakang logo berita terkini, kita klik pada teks, kita right click, kita send to back. Okey, sekarang kita lihat apa yang berlaku. Ya, teks itu melalui logo berita terkini. Okey. Nampaknya tak cantik bila ada berita terkini ni duduk kat tengah, kita nak dia ada berada kat tepi supaya teks tu nampak hilang, tak muncul lagi di belakang. So kita ubah swipe dan kita lihat pula apa yang berlaku seterusnya. Okey, jadi teks ini akan terus bergerak sehinggalah ke akhir persembahan. Sekiranya pula kita nak masukkan background seperti yang sebelum ni, kita masih boleh masukkan background. Kita ambil backgroundnya news. Kita lihat apa yang ada. News. Okey, nak jadikan background, kita ambil yang mana ya? Tak gambar yang sesuai. Contohnya ini sebagai background. Bukan tak nampak tulisan kita pula. Kita tengok mana, kita pilih saja satu sebagai contoh. Okey, tak apalah, yang inilah kita pilih sebagai news, kita insert. Dia akan menjadi latar belakang kepada slide kita. Kecilnya. Tengoklah, boleh tak ya? Kita cuba dulu. Sebab kita tak nak dia terlalu terang. Okey, kita nak send to back supaya gambar ni berada di belakang. Okey. Dah boleh tutup. Okey, ni pun dah boleh tutup. Okey. Dan kita lihat preview. Ya, teks kita pun dah lalu di situ. Latar belakang kita adalah latar belakang berita. Ya, ini adalah satu cara untuk menghasilkan teks yang bergerak yang boleh digunakan bukan sahaja untuk tujuan berita, tapi juga boleh digunakan ketika menghasilkan bahan bantu mengajar khususnya oleh guru
Ya, bergantung pada kesesuaian bahan tersebut dan ubah suai teks juga mengikut kesesuaian bahan. Jadi, sekarang kita telah pun menyentuh ke 5 tajuk yang telah pun disebutkan dari awal tadi. Bermula dari tajuk pertama sehinggalah tajuk yang kelima. Okey, jadi setakat ini perkongsian saya untuk hari ini. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berpuas hati dengan perkongsian saya dan ingin melihat perkongsian seterusnya, jangan lupa subscribe kepada channel saya. Ya. Okey, sehingga kita jumpa lagi. Bye.